sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan pada muka surat 799 kitab lama di bawah tajuk berdoa dan bertawassul dengan amal soleh kepada Allah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa, seterusnya kepada seluruh ahli jawatan kuasa kerja muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahi Ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan pada muka surat 799 kitab lama di bawah tajuk berdoa dan bertawassul dengan amal soleh kepada Allah. 647. Kitab satu lagi 647. Nombor 3. Nombor 3. Baik, muka surat 647 dan 799 di bawah tajuk berdoa dan bertawassul. Bertawassul ni maksud dia kita tawassul, bersandar. Kita menyandarkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratum minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hazihi sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum. Qala rajulun minhum, Allahumma innahu kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbaku qablahuma ahlan wa la malan wa dzakara tamamal hadis at-tawil fihim wa inna kulla wahidin minhum qala fi salihi amali
Allahumma in kuntu qad fa'altu dhalika batigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi fanfaraja fi da'wati kulli wahidin syai'un minha wanfarajat kulluha akiba da'wati thalisi fakharaju yamshun atau kama qala Nabi fil hadis. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada zaman dahulu ada 3 orang yang pergi bermusafir sehingga mereka sampai di suatu gua pada malam hari. Lalu mereka memasukinya, tiba-tiba jatuh sebuah batu dari gunung yang menutup mereka di dalam gua itu. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kalian tidak akan selamat dari batu ini kecuali berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh kalian. Baik, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah ni kisah yang popular juga, yang biasa kita baca, kita dengar. Bagaimana pada satu zaman dahulu ada 3 orang sahabat yang bermusafir. Mereka berkelana dan akhirnya berehat dalam sebuah gua pada malam hari untuk mereka bermalamlah di dalam gua yang berkenaan. Dan kemudian apa yang berlakunya adalah tiba-tiba seketul batu yang besar jatuh dan menutup pintu masuk gua itu. Batu tu ngam tutup lubang gua, 3 tak boleh keluar. Jadi salah seorang mereka berkata, tak ada jalan lain kita nak selamat keluar daripada gua ni melainkan kita menyebut amalan baik yang pernah kita buat, yang kita rasa habis baiklah semasa hayat sebelum ini. Mudah-mudahan dengan asbab tadi kita bertawassul dengan amal soleh itu kepada Allah. Maknanya dengan asbab itu mudah-mudahan Allah lepaskan mereka. Ini dipanggil keyakinan kita lah. Baik. Kemudian salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua, ibu bapa yang sudah lanjut usianya. Aku tidak pernah memberi air kepada siapa pun, baik keluarga ataupun binatang ternakan, sebelum memberi mereka berdua minum. Baik, dan disebutkan dalam hadis yang panjang. Akhirnya setiap orang dari masing-masing berdoa dengan menyebut amalnya. Ya Allah, jika aku berbuat semuanya itu memang kerana mengharapkan redha-Mu, maka selamatkanlah kami dalam menghadapi apa yang kami alami ini. Lalu terbukalah pintu gua itu kerana doa tiap-tiap mereka sedikit demi sedikit, dan tersisihlah batu itu. Ketika berdoa, ketika berakhirnya doa orang yang ketiga, dan kemudian keluarlah mereka dengan berjalan kaki. Kisah ini adalah hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, jadi dalam hadis ni dia cerita macam ringkasan lah, dia tidak detailkan apakah 3 sahabat ini dengan amalan-amalan mereka. Jadi saya ada semak-semak sikit lah untuk pengetahuan kita juga, secara ringkas saja saya sebut. Yang pertama tadi, dia bercakap dengan Allah dalam gua tu. Dia kata, ya Allah, aku ada orang tua, mak ayah aku yang sangat tua, dan setiap hari aku akan bagi dia minum dulu dibandingkan dengan anak yang lain ke, binatang ke, siapa ke. Aku mesti dahulukan orang tua aku dulu. Jadi dia merayulah. Dia kata, wahai Allah, kalau inilah amal baik aku yang kau redha, maka kau gerakkanlah batu itu sedikit. Lalu Allah gerakkan batu itu sedikit, tapi tak boleh keluar lagi lah, masih sempit lagi. Dan kemudian sahabat yang kedua pula bercerita, ada seorang anak buah dia, anak buah lah dipanggil, anak penakan dia, dia minat anak penakan dia tu perempuan, anak saudara,
Nak menakan ke penakan ke lebih kurang lah, kan? Adik-beradik tu, anak buah, anak saudara, anak menakan. Baik, jadi anak menakan ini perempuan cantik, so dia berkenan, tapi ibarat macam bertepuk sebelah tangan. Perempuan tu tak berkenan kat dia lah, tak apalah. Jadi satu hari perempuan ini nak pinjam duit kat dia, nak pinjam duit. Jadi kawan dia kata boleh, tapi syaratnya kita berzina. Syarat dia, boleh pinjam, aku boleh bagi pinjam, dan kau tolak pula cerita aku, kita berzina. Jadi perempuan dia kata tak boleh, kalau nak kau kena nikah aku. Jadi akhirnya ibu-ibu sekalian, lelaki ni kata kalau macam tu dia macam insaf terus lah, kan, hasil tarbiyah perempuan tadi, dan akhirnya mereka tak jadi berzina. Jadi dia mengadu pada Allah, ya Allah, kalau itulah amal baik aku, maka kau bukalah sedikit pintu gua ini. Sebab dia dah berjaya menghindarkan diri daripada zina di niat awal tadi. Hasil tarbiyah anak saudaranya tadi, akhirnya tak jadi berzina, dan dia berjaya mengelak lah benda tu tak. Jadi dia doa dan bergeraklah batu tu sedikit. Dan sahabat yang ketiga pula, dia ni majikan, dia ada pekerja-pekerja dia yang dia bayar upah setiap bulan lah. Tiba-tiba ada seorang pekerja dia yang dah macam berhenti lah ataupun pindah macam tu, tapi masih ada lagi duit gaji yang tak sempat diberi, dan akhirnya majikannya menggunakan duit gaji tadi, dia tak ambil, dia laburkan lah, macam dia beli kambing, dia ternak, akhirnya banyak, dan satu hari kawan dia datang menuntut balik. Dia datang macam, yalah, kot dia teringat, oh ada gaji aku tak ambil ni. So dia pun pergi balik ke pejabat tu ataupun ke tempat si Polan ni, dan kawan dia kata, semua yang kau nampak tu, itulah kau punya gaji. Jadi dia terkejut lah. Dia kata rasa-rasa itu hari tinggal tu macam RM2.90 je. Contoh kan. Tapi ni dah tengok dah berkandang-kandang dah kambing ni. Dia kata duit gaji kau tu aku kembangkan. Maknanya majikan yang baik lah, yang jujur lah. Bukan jujur saja, yang baik, yang memikirkan nasib pekerja dia, kebajikan pekerja dia. Lalu dia cerita ke Allah, dia kata, ya Allah, kalau inilah amal baik aku yang kau setuju, kau redha, maka bukalah batu itu, gerakkan. Akhirnya dengan gabungan 3 amalan tadi, Allah alihkan balik batu tu dan mereka semua boleh keluar dengan selamat. Jadi ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan kisah ini, kita pun boleh ambil dia punya pengajaran. Pengajaran pertama dia, kita kena terus-menerus melakukan amal yang soleh, walau apa bentuk sekalipun, apa cara sekalipun, apa keadaan situasi sekalipun, sedikit atau banyak amalan itu, yang penting setiap amal soleh yang kita buat adalah dengan niat yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Itu pengajaran daripada cerita ni. Ibaratnya amal soleh yang kita buat tadi, mudah-mudahan kita boleh guna sebagai bertawassul kepada Allah apabila waktu-waktu tertentu, waktu-waktu terdesak, waktu-waktu tersepit. Boleh, tak ada masalah. Tapi mungkin kita jarang guna, kan? Kita just doa gitu je. Kita jarang, ya Allah, aku ni tengah sakit, tak boleh nak bangun, ya Allah, hati teringin nak pergi Masjid Al-Falah. Hari Rabu ada ni lah, makan-makan sikit kan. Jadi jadi bagilah aku sihat ya Allah, sebab dulu pun aku pernah derma dekat Masjid Al-Falah sekian-sekian, mudah-mudahan tu jadi. Boleh, tak ada masalah. Lepas cakap terus boleh bangun terus. Kan? Mudah-mudahan lah, mana dah tahu kan. Allah dia tengok hati kita, insya-Allah kan. Kita niat baik, Allah bagilah. Jadi nombor 1 maknanya kita dengan amal soleh ni kita buat sedaya yang kita mampu lah, kan. Dan nombor 2, amalan soleh kita tadi boleh jadi orang kata bantuan kecemasan. Boleh jadi kita punya bantuan
talian hayat lah. Dalam waktu-waktu kecederaan, waktu-waktu tertentu yang kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Boleh guna, tak ada masalah. Baik, hadis itu adalah hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya hadis yang kuat lah, hadis yang sahih. Baik, sambung bacaan. Al-Qadi Husin, salah seorang ashab kami dalam beberapa ulama lainnya, mengatakan pada bahagian solat istisqa. Ini tajuk yang lepas-lepas lah. Solat istisqa ni sembahyang minta hujan. Istisqa tu minta hujan. Sembahyang minta hujan. Yang kesimpulan artinya, disunatkan bagi orang yang mengalami kesulitan berdoa dengan menyebut amal solehnya. Baik, sebab itu kalau kita tengok kaedah solat minta hujan ni, pertama afdalnya buat di tengah lapang, di kawasan padang umpamanya tak, kawasan padang yang luas. Yang kedua, disunatkan kita hadir ke semayang tempat solat minta hujan tu, tempat nak dibuat tu, dengan berpakaian yang paling dhaif lah dia panggil. Jangan pakai baju raya tahun ni punya, pakai yang lama-lama punya kan, pakai yang lama punya, lusuh-lusuh, koyak sikit kan, benang dah syarik sikit, nampak dhaif sikit. Dan yang ketiga, sunat juga kita bawa segala binatang ternak. Kalau ada lembu kebau, bawa sekali. Tak ada sungguh. Di dalam kitab fiqh sebut gitu kan. Kita nak tumpang juga doa binatang-binatang ni. Sebab kan ada satu hadis lain. Kan Nabi kata, Allah kata, kalaulah aku ni geram dengan perangai manusia ni, kalau aku kira geram dengan perangai jahat manusia degil ni, Allah kata nescaya aku petrikan langit menjadi besi. Maknanya setitik hujan pun Allah tak bagi. Kalau Allah kira geram perangai hodoh kita ni, degil ni, setitik hujan pun Allah tak bagi. Tapi sebab Nabi kata di sana ada kanak-kanak yang tidak berdosa, bayi yang baru lahir, kemudian ada binatang ternak yang nak hidup, mesti ada air, dan orang tua yang rajin lagi ke rumah Allah. Mereka ni dosa tak apa ada dah. Jadi asbab tu Allah buat turun hujan. Jadi sebab itu dari segi adab semayang minta hujan tu, kita bawa binatang tu semua kan. Mana yang boleh bawa, kita bawa lah. Dan kita doa pada semayang minta hujan tu menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat dalam doa tu. Dia sama konsep macam terkurung dalam gua tadi tu, lebih kurang sama lah. Tapi yang semayang minta hujan ni dia lebih ramai lagi lah, dia tempat terbuka dan berjamaah. Baik, mereka mengambil dalil dengan hadis tersebut di atas. Ada orang yang mempermasalahkan hal tersebut di atas. Menurut dia, pada cara tersebut kelihatannya menyampingkan iftikar, yakni menyampingkan hajat yang mutlak kepada Allah. Padahal maksud dari doa itu adalah pernyataan rasa keperluannya itu. Tetapi Nabi SAW sendiri menceritakan kejadian sebagaimana hal yang tersebut pada hadis di atas, dengan Nabi memuji mereka. Mana Nabi memuji tindakan 3 orang sahabat dalam gua tadi tu. Bila Nabi puji, maknanya benda yang mereka buat tu betul lah. Walaupun ada orang ataupun mungkin pandangan yang menyangkal tindakan itu, seolah-olah macam kita ni bila terdesak, lepas tu macam bercerita, macam mengungkit pula. Dianggap gitulah. Tapi benda ni dalam agama ada, dia panggil tawasul kan, tak ada masalah pun benda tu. Tapi ialah manusia kan, dia mesti ada yang berbeza pandangan. Manusia memang macam tu. Berarti dengan demikian hadis tersebut adalah dalil yang bagi pembenaran Nabi SAW terhadap tindakan itu. Kemudian di antara keterangan yang paling baik yang bersumber dari para ulama salaf tentang doa adalah apa yang dihikayatkan daripada Al-Auza'i rahimallahu ta'ala.
Ini dicerita pasal minta hujan tadilah. Orang-orang yang keluar rumahnya memohon hujan, berdirilah di antara mereka Bilal bin Sa'ad. Lalu ia mengucapkan pujian kepada Allah, kemudian ia berkata, "Wahai hadirin sekalian, adakah kalian telah menyatakan ikrar bahawa kalian bersalah?" Mereka jawab, "Tentu saja ya." Maksud dia gitulah, kan? Dia dah himpun semua orang nak solat minta hujan. Imam tu, sahabat ni, Bilal bin Sa'ad ni tanya pada kawan-kawan dia yang datang tu, "Korang rasa korang salah tak hari ni?" Macam tu. Maknanya seolah-olah kita tu datang dengan keinsafan, banyak salah, nak minta ampun dengan Allah dan merayu hujan tu turun. Konsep dia sama je sebenarnya. Dan kemudian dia jawab, "Ya, tentu saja." Maka Sa'ad pun membacakan Bilal bin Sa'ad membacakan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 91, "Ma'alal muhsinina min sabil." Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Sedang kami telah berikrar menyatakan kesalahan kami, maka tidak ada maghfirahmu kecuali untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, berilah rahmat kepada kami dan berikanlah kami air. Bilal bin Sa'ad mengangkat tangannya dan para hadirin pun semuanya ikut mengangkat tangan mereka sehinggalah turunnya hujan untuk mereka. Jadi konsepnya lebih kurang samalah. So bila kita ni nak minta hajat yang besar, kita kena konsep dia merendah diri lah, kan? Kita minta ampun, "Ya Allah, aku ni dulu degil macam ni. So kita minta seikhlas mungkin, sebaik mungkin, dan kita mengakui kesilapan, dosa dan kesalahan kita yang silap. Sebab perangai manusia dia kena buat gitu. Sebab yang bahayanya tak mengaku ada salah, tak sedar diri dia tu dah banyak salah, tapi dok rasa macam wali Allah yang suci. Tu tak boleh. Kita ni tak kira ustaz ke, imam ke, siapa pun, kan, kita kena rasa kita ni memang ada dosa. Kita ni memang ada salah, ada silap, macam-macam dosa kita ni, kan. Akhir zaman ni banyak sangat dosa kita yang tak sengaja ni kadang-kadang. Jadi sebab itu mereka doa, mereka mohon dengan penuh ketulusan hati, dan akhirnya Allah turunkan hujan kepada mereka. Baik, para pujangga bersyair yang semakna dengan keterangan di atas. Anal muznibul khata' wal afu wasi', walau lam yakun zambun lama waqa'al fafu. Macam bunyi dia. Fafu Fafa kan? Fafa waw kan? Bukan afu kan? Rasanya macam afu. Maaf kan? Aku manusia berdosa, bersalah, padahal jalan maaf adalah sangat luas. Sekiranya tak ada dosa, tentu maaf pun tak akan terjadi. Walam waqa'al afu tu, kan, maaf tak akan terjadi lah. Baik, jadi itu adalah syair yang dilontarkan oleh salah seorang pujangga lah, yang memberikan gambaran kepada kita luasnya pengampunan Allah. Sangat luasnya pengampunan Allah yang ada di hadapan mata kita. Dan yalah, macam saya sebut tadi, kita adalah pendosa. Kita ni mesti bertaubat. Orang yang berdosa, dia kena ada rasa untuk bertaubat. Dan dalam masa yang sama, kita kena yakin Allah itu adalah At-Tawwab, Tuhan yang maha penerima taubat. Kita ni dosa banyak, lepas tu kena bertaubat. Semasa kita bertaubat tu, kita kena letakkan keyakinan kita Allah itu maha penerima taubat. InsyaAllah dengan cara itu Allah akan terima taubat kita, insyaAllah. Apatah lagi, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kita ulang lah, saya ulang balik. Hari ini 30 Zulkaidah.
hari terakhir dalam bulan Zulkaidah, dan besok adalah 1 Zulhijjah. Jadi saya nak ulang balik, walaupun mungkin kita dah tengok dah macam-macam video yang tular dan sebagainya. Ada 2 benda yang berkait dengan hari ini dan bermula besok. Dan hari ini adalah hari yang terakhir untuk orang yang masuk ibadah korban. Masuk dia bukan hari ni pendaftaran terakhir, bukan. Daftar tu sebelum sembelih boleh lagi. Untuk kerat, kuku, rambut, kalau orang lelaki janggut, misai, bulu, segala benda lah yang ada di tubuh kita, khasnya orang yang masuk korban. Yang tak masuk, bawa-bawa tenang. Tak, ni kita beritahu dengan terang dan jelas. Dan Alhamdulillah, semalam saya sempat buat satu video, dan saya rasa video tu agak tular juga. Saya tengok tadi dah 200,000 yang tonton, dan ada hampir 5,000 yang share. Alhamdulillah, saya seronok. Lama dah tak viral gitu kan. Kita bukan niat nak viral seronok, bukan. Pasal benda tu ilmu kembang. Jadi saya cuba juga reply satu-satu komen tu malam tadi sampai pukul 1 macam tu. Dan ada juga, baguslah soalan tu macam simple, tapi memang orang tak tahu. Contoh dia kata, saya ulas dalam tu, saya kata sunat kita menahan diri, jangan kerat kuku, rambut semua tu start 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah kalau kiranya start maghrib malam ni lah kan, sampailah hari binatang kita disembelih. Dan benda ni melibatkan orang-orang yang masuk ibadah korban sahaja. Ada yang tanya, Ustaz, kalau akikah macam mana? Kan? Baguslah soalan tu simple pada kita. Takkan aku dah hurai kot korban saja kan. Tapi orang kita memang suka tanya. Saya pun jawab, akikah tak terlibat lah. Dia hanya korban sahaja. Dan sunat tahan diri daripada 1 besok sampailah binatang kita tombang, disembelih. Dalam tempoh tu jangan kerat kuku apa semua. Dia tanya pula, kalau kerat juga? Itu degil nama dia. Kan? Orang dah kata tahan, jangan kerat. Tak, dia kata, kalau saya kerat macam mana Ustaz? Tak, soalan tu ada, komen tu ada. Kalau saya kerat macam mana? Dia dalam mazhab Syafi'i, kita kira Syafi'i lah kan. Dalam mazhab kita ni hukum dia makruh tanzih. Makruh ni dia ada 2. Satu makruh tu makruh biasa. Makruh tanzih tu yang berat lah, lebih hampir kepada haram lah. Dia tak haram, tapi lebih hampir kepada haram. So kalau boleh tahan. So itu hari ni keratlah semahunya. Saya baru je kerat 2-3 hari lepas ni. Nak kena ejah pula balik ni kan. Jenuh pakai spek nak kena kerat balik halus-halus kan. Sebab kuku ni biasa kalau lebih seminggu dia memang dah panjang, kita rasa rimas kan. Kita nak kena tahan paling kurang 9 hari sampai 9 Zulhijjah. Nasib baik binatang kita disembelih raya tu 10, okey lah. Kalau 13 macam 13 Zulhijjah kan, 13 hari kena tahan 2 minggu kan. Jadi itu tak apalah, itu cabaran dia. So point nombor 1 saya nak sebut, hari ni last day lah sebelum maghrib untuk kita settlekan semua benda tadi. Yang masuk korban saja, yang tak masuk tak apa, bawa tenang je kan. Dan kemudian yang kedua, sunat kita menahan lah dalam tempoh tu sampai binatang kita disembelih. Sunat kita menahan diri daripada mengerat semua-semua tu. In case lah kalau kita kata tiba-tiba Ustaz kuku tu dia macam mengganggu pula, hari ke-7 kan, 7 Zulhijjah tiba-tiba dia macam tak terkeluar, terkopek ke apa benda, luka, tak apa lah, settle je lah, tak ada masalah kan. Jangan biar je sampai menanah pula, jangan. Buatlah apa yang terbaik lah kan, bagi jangan menimbulkan sesuatu yang mudarat. Benda ni kena cerita. Ada satu komen tu best. Dia kata, Ustaz, suami saya kerja kedai makan, kuku dia mesti kena kerat. Macam mana Ustaz? No. Kan? Dah
kita kata jangan kerat tempoh, dia kata kena kerat Ustaz sebab dia kerja kedai makan. Tak apa, kerat lah, tak ada apa pun. Sebab itu etika kedai dia tu kan, jaga kebersihan kan. Itu dia dah kira macam special care lah yang tu. Dia ada asbab dia, sebab dia kerja jaga kebersihan, customer tengok nanti kan. Macam tu. Jadi bagus juga saya tengok komen-komen tu. Saya go through satu-satu, komen pun beratus juga, lenguh tangan nak jawab kan. Ini pun dah tahu beribu dah kot komen. Jadi itu nombor satu lah, benda yang kita kena jaga semasa tempoh sampailah binatang disembelih. Saya tiap-tiap tahun uruskan benda ni. Paling berderau ni bila masuk je raya, jamaah dah tanya, Ustaz, lembu kita dah tumbang tu? Memang dia tak sabar sungguh. Dah lah, katalah kita buat kat luar kan, buat kat Kemboja ke apa, kadang raya tak sama. Kadang kita dulu sana lewat sehari, jadi dah lajak pula hari dia kan. Jadi syarat dia sampai binatang kita disembelih. Jadi kena tunggu. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, itu nombor satu. Yang kedua, kita nak sebut 1 sampai 9 atau 10 Zulhijjah. Mana kalau bahasa mudah dia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan benda ni saya dah siapkan video dia pagi tadi, tapi belum sempat edit dan belum sempat post lagi. Habis ni kan saya post lah. Saya nak sebut macam ni. Ulama sebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah antara hari yang terbaik dalam setahun. Dan sehingga ada ulama yang menyebut ianya lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Jangan main-main dengan penangan Zulhijjah ni. Yalah, 10 akhir Ramadan tu dia ada kelebihan dia, cara dia, Lailatul Qadar apa semua kan, malam ganjil lah apa. Yang ini dia ada spesifik kelebihan dia. Berdasarkan ulama sebut 10 hari terbaik dalam setahun adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi yang berkisar tentang awal Zulhijjah. Jadi apa amalan kita nak buat sepanjang 10 hari pertama ni, khususnya banyaklah. Kita fokuskan puasa sunat dulu. Puasa sunat ni nombor 1, kita boleh puasa 1 sampai 9. Straight. 9 hari straight. Bermula besok. Sampailah 9 Zulhijjah, hari wukuf. Straight. Boleh ke Ustaz? Paling afdal kata ulama. Paling terbaik lah. Straight puasa. Tak mampu. Macam kita dengar 9 hari pun macam nak demam dah. Jadi ada nombor 2 punya pilihan Ustaz. Nombor 2 ada. Nombor 2, kita ambil beberapa hari sahaja. Cantiknya Isnin Khamis lah. Carilah, tengok tarikh tu. Start besok, Selasa, ambil Khamis. Lepas tu Isnin kan, 2 hari lah. Khamis satu lagi tu dah raya. Lepas tu cilok 9 Zulhijjah tu ambil 1, dapat 3 jadi lah. 3/9, okey lah. Kan? 3 daripada 9 hari. 3 pun macam tak berapa Ustaz. Dia macam tak berapa sangat. Ambil je sama ada 8 dan 9 pun boleh. 8 tu dia panggil hari tarwiyah kan. 9 tu hari wukuf. So ambil 2 hari ni, 8 dan 9. Banyak juga. Ambil 9 je. Hari wukuf saja. Itu pun macam tak berapa nak wukuf Ustaz. Tak payah puasa lah. Kau telan je daging korban. Kan? Sehari pun tak boleh ni apa barang ni gaya hafalah kan. Jadi carilah hari yang terbaik. Tengoklah jadual ibu-ibu semua, buatlah yang terbaik. Niat dia macam biasa je. Saja aku puasa sunat esok hari kerana Allah pun boleh. Saja aku puasa sunat Zulhijjah esok hari kerana Allah, boleh. Ataupun kalau hari wukuf, saja aku puasa hari wukuf kerana Allah, boleh. Ataupun saja aku puasa 9 Zulhijjah kerana Allah, semua boleh. Jadi itu pilihan yang ada. Dan kesemuanya itu adalah sunat. Cuma kelebihannya sikit pada hari wukuf tu lah. Kan Nabi katakan, barang siapa yang berpuasa pada hari wukuf, pahalanya diampunkan dosa setahun yang lalu dan mudah-mudahan setahun yang akan datang.
2 tahun lah, setahun sebelum dan selepas. Ada ulama menafsirkan maksud diampunkan dosa setahun sebelum dan selepas ini dengan maksud Allah pelihara kita daripada mudah-mudah buat dosa. Itu ada maksud. Ada ulama tafsir maksud dia begitulah. Jadi itu nombor satu. Yang kedua, 10 hari pertama ni banyakkan sedekah. Biarlah nampaklah beza sikit ibu-ibu daripada bulan-bulan lain, kan? Bulan lain biasa, bulan ni 10 hari ni puluh lebih sikit lah. Biar nampaklah kita betul-betul meraihkan tu, kan? Meraihkan awal Zulhijjah ni. Sedekah boleh, baca Quran boleh, puasa boleh, zikir boleh, selawat boleh, tolong orang boleh, bantu orang boleh, semua boleh lah. Apa-apa yang baik je, kan? Ni kalau saya post video ni kejap lagi ni, Kang, yang pasal amalan ni, kan, untuk puasa ni, mesti ada orang perempuan akan tanya nanti, kami yang cuti ni macam mana, Ustaz? Sebab tu dalam video tu aku dah hurai siap-siap lah. Jangan tanya lagi, kan? Saya dah hurai. Untuk perempuan yang tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, dia boleh buat yang ni. Banyak boleh. Sambil baring transport online. Tak ada nombor akaun, Ustaz. Sekejap lagi saya bagi. Tak ada masalah, kan? Benda boleh bincang. Kan? Jadi itu poin saya adalah 10 awal ni kena ambil peluang. Orang lain tak dapat, ibu-ibu, kan? Orang lain dah meninggal ke apa, dia tak dapat ni peluang ni. Kita yang masih hidup, alhamdulillah, Allah kurniakan kelebihan ni. Jadi tugas kami ustaz-ustaz ni ingatkan. Ingatkan. Saya ada tengok satu video tu lah, abang saya punya, Ustaz Alim Nasir. Video dia masuk awal Zulhijjah, tiap-tiap tahun video tu keluar. Besar pahala, kan? Video tu orang nak main pasal puasa tu lah, puasa sampai 9 Zulhijjah tu, kan, dia ulah pasal puasa tu lah. Puasa macam mana kita nak kena buat. Jadi benda ni tugas kami ingatkan. Sebab kadang orang pun keliru. Semalam ada kat Game Muslimat tanya, kan, Ustaz, 1 Zulhijjah hari apa? Masa tu belum istihar lagi lah, kan? Jadi kita tengok takwim tu kita tahu dah, tapi pengesahan tu, pengisytiharan tu lah. Jadi ibu-ibu sekalian, itu benda yang kita kena ingat. Ya. Ganti puasa kodok. Baik. Ada pandangan yang membenarkan, maknanya kita gabungkan puasa sunat kita Zulhijjah ni dengan puasa qada. Dengan ulama kata kita niat sahaja puasa qada. Ya. Ada pandangan sebut gitu. Ada pandangan kata gabungkan niat. Ada juga pandangan mudah kata niat qada saja. Contoh, besok saja aku qada puasa esok hari kerana Allah, dapat pahala Zulhijjah sekali. Dia gitulah. Boleh, kan? Sebab biasanya orang perempuan dia akan buat itu. Yalah, senang, kan? Senang, kan? Dia gabung-gabung aja. Kan? Tapi kalau dapat asing tu lagi terbaik lah. Tapi kalau kita rasa tak apalah, aku nak gabung lah, tahun ni macam tak larat sikit, tak apa, gabung je lah, tak masalah, kan? Yang penting cuba buat. Kita buat, kan? Kita usahakan yang terbaik. Mudah-mudahan yalah Allah terima lah. Baik, sikit saya nak tambah tadi pasal hari ni last day yang kita kerat apa semua tu, kan? Hikmah dia kata ulama untuk kita merasai kepayahan jamaah haji. Yang sama juga mereka di sana dalam ihram, mereka juga tak boleh kerat kuku, rambut, semua sama je, konsep dia sama, kan? Jadi tujuan dia supaya kita ingat ada rasa kebersamaan tu. Kita di sini tak dapat pergi tahun ni, tak apalah, belum rezeki kita, kan? InsyaAllah ada rezeki sampai. Cuma saya tengok update terkini tu seram juga, kan? Siapa daftar tahun ni, giliran dia 124 tahun lagi. Kan? Kalau ibu-ibu daftar haji tahun ni akan dapat giliran 124 tahun akan datang. Tahun berapa tu? 2100 lebih,
Nah, ni 2000 Masalahnya orang yang dah pergi haji tu repeat. daftar dulu dia pergi lagi. Itulah dia repeat banyak kali je. Itulah tu. Itu masalah besar. Dia sebab tamu haji ni dia ikut queue kan. Dia siapa daftar dia masuk. Sistem kan. Dia sistem je. Jadi yalah sepatutnya ada checking yang lebih detail lah. Mendahulukan yang belum pernah. Kan. Bolehlah lantik saya jadi CEO tamu haji. Maknanya yalah benda tu wallahu a'lam mungkin orang tengok juga kot, tapi sebab yang register terlampau ramai kan. Dah kita punya kota setahun 2-30 ribu je. Kan, yang rakyat Malaysia dah berapa juta, 30 juta lebih. Jadi dia gitulah sistem kan. Tapi saya rasa mungkin juga ada tamu haji tengok juga benda tu. Saya rasa orang tengok, tapi tak tahulah dari sudut pelaksanaan dia tu setara mana. Ramai yang dah pergi lagi Bayaran banyak. Yalah dia tengok duit yang dibayar. Kita yang marahin ni kena tunggu package rahmah no? 30 betul. Tahun ni naik sebab kos naik sebenarnya, tambang naik, hotel naik. Jadi tamu haji pun yalah dari satu sudut tu kesian kat tamu haji. Dia memang dia tak boleh nak kan, sebab benda tu bukan bidang kita, airline bukan kita punya, ataupun hotel di sana kan. Jadi banyaklah dia punya tu. Tapi apa pun tak apalah ibu-ibu sekalian, kita cuba yang terbaik. Ada rezeki kita insya-Allah, mudah-mudahan niat elok-elok kan, Allah akan tolong insya-Allah. Jangan mengadu kat saya bukan pegawai. Tunggu pair raya. Baik, udah sambung cerita kita balik. So maknanya hikmahnya tu tadi adalah kita merasailah kan betapa sukarnya nak jaga pantang larang dalam ihram tu kan. Tambah yang buat haji ifrad, jangan buat pasal tu haji ifrad lama dia pakai ihram kan, sejak hari dia sampailah selesai melontar apa semua baru dia tanggal kan. Jadi tu cabaran lah. Jadi untuk kita ni kebersamaan, kita nak ambil aura-aura dia tu sikit kan. Saya hari-hari kadang saya tengok malam-malam, tengah malam, sebab kita tengah malam, sana baru malam kan. Jadi kadang tamu haji buat live, saya tengok dalam TikTok kan, dia buat live kat sana, dia buat live kat sini. Sebab last KT 21 hari Rabu last penerbangan kan, 21 bulan. Jadi kadang-kadang dekat sini pun dia buat live kat KLI kan, dia tunjuk pergerakan jemaah. Sayu hati kita tengok tu, nak ambil feel tu. Kita tak dapat pergi kan, geram je. Jadi kita nak ambil tompang semangat tu kan. Rindu, lepaskan rindu tengok video-video kat sana kan. Saya tengok kemarin ada seorang, dia petugas sukarela tu kan, petugas tamu haji tu. Diorang pergi melawat dapur tamu haji. Bayang sekali masak 30,000 orang makan. Saya dengar apa ya Allah kan. Sampai ketua chef tu kata kita nak siapkan menu pun pening sebenarnya. Kita buat menu semenanjung, nanti jemaah Sabah Sarawak tak boleh nak telan. Kita nampak simple, tapi benda tu sebenarnya teknikal yang agak berat bagi penyedia makanan kan. Dia nak buat makanan ala belah Sabah Sarawak, sekali orang belah sini tak boleh telan pula. Jadi dia kata dia kena ambil menu yang umum. Contoh dia kata rendang satu Malaysia telan kan. Masak merah semua orang tahu, macam tu dia kata. Jadi dan dia kata sayur, kekangan utama sayur lah. Sebab sayur kurang kan. Dan dia kata kena betul-betul masak. Kalau sambal tu berjam dia tumis. Sebab dia kata kalau berlaku sahaja keracunan makanan, dapur tu tutup. Memang habis kalau tutup dapur, jenuh nak kena beli kan. Satu hal pula dari segi duit dan sebagainya banyak. Jadi itu teknikal yang kecil ini sebenarnya kadang kita tak perasan. Tapi itu yang kita kena salute jugalah dekat tamu haji kan. Dari sudut pengurusan tu memang dahsyat lah. Jadi kita doakan insya-Allah semua yang pergi ni mudah-mudahan dapat haji mabrur lah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita
sambung sikit lagi. Tajuk lain pula, bab yang ketiga. Mengangkat tangan ketika berdoa dan menyapukannya ke muka setelah selesai. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a'i lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, ia tidak meletakkan keduanya sehingga ia menyapu mukanya dengan kedua tangannya itu. Baik, hadis ni yang cerita Saidina Umar. Saidina Umar ni ialah sahabat Nabi, sahabat kanan Nabi, pak mertua Nabi, kan? Dia Nabi kahwin dengan anak Saidina Umar, Hafsah. Jadi kuatlah riwayat tu. Maknanya Nabi kata Saidina Umar, aku tengok Nabi bila berdoa dia angkat tangan. Dan dia takkan turunkan tangan tu sehinggalah dia sapu muka dulu. Jadi kita doa lepas tu sapu muka. Betul lah tu. Nabi buat. Ada orang bising-bising tak boleh sapu muka, kenapa? Kan? Ada. Dia kata tak ada sapu-sapu muka, tak ada. Macam-macam lah. Geng-geng yang suka sangat membida'ahkan sana sini ni kan. Lepas semayang Nabi tak sapu muka. Dan kalau tak sapu muka pun kita nak sapu, apa masalah ni? Sebab dah habis semayang. Sebab kata Ustaz Azaidus lah, kan, dah bagi salam, kau nak sapu punggung, sapu lah. Apa dia masalah ni? Dah habis semayang. Kan? Jadi kadang-kadang benda tak ada apa pun yang perlu nak digaduh-gaduhkan, kan. Kadang pening lah tengok puak-puak ni. Jadi kita ni jumpa benda-benda ni. Saidina Umar kata Nabi tadah tangan selagi Nabi tak sapu ke muka, Nabi tak jatuhkan tangan tu. Maknanya dah habis doa, Nabi sapu muka, barulah selesai Nabi berdoa. Baik, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Daud hadis yang serupa juga. Isnad kedua hadis di atas adalah masing-masing dhaif. Ada pandangan mengatakan kedua hadis tu, satu hadis yang kita baca tadilah Saidina Umar, dan satu lagi hadis yang tidak dinyatakan di sini, yang Ibnu Abbas tadi tu. Dia kata dua-dua isnad dia, perawi dia dhaif. Tapi kita kena ingat, walaupun dhaif, dia tetap hadis. Kan? Dia yang tak hadis ni maudhu'. Hadis maudhu' maknanya hadis palsu. Maknanya bukan hadis lah, palsu kan. Tapi selagi dia dhaif, dia tetap berstatus hadis. Cuma dhaif maknanya lemah lah. Tang mana lemah? Perawi yang meriwayatkan hadis itu. Perawi yang meriwayatkan hadis itu adalah masalah hadis sikit. So status tu jadi lemah lah. Baik, ada pun perkataan Al-Hafiz Abdul Haq rahimallahu ta'ala, sesungguhnya Imam Tirmizi mengatakan pada hadis yang pertama adalah hadis sahih. Yang hadis Saidina Umar tu riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis tu sahih. Kata Hafiz Abdul Haq, sebenarnya tidak ditemukan dalam naskah Tirmizi yang muktamad bahawa hadis tersebut sahih, tetapi ia mengatakan ianya hadis gharib. Gharib maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang saja. Itu nama dia hadis gharib. Tapi tak apalah ibu-ibu sekalian, itu hanya perbahasan di kalangan ulama muhaddisin, ulama hadis yang menghuraikan tentang masalah perawi dekat situ. Baik, bab yang seterusnya, sunat mengulang-ulang doa. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'jibuhu ay yad'uwa thalathan wa yastaghfira thalathan. Sesungguhnya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi dalam berdoa 3 kali dan istighfar 3 kali.
Maksud dia Nabi pun biasa berdoa, mengulang-ulang doa tu. Istighfar pun Nabi ulang 2-3 kali. Jadi tak ada masalah, malahan dihukumkan sunat di sini kita mengulangi doa kita. Kan? Yalah, kita pun doa pun itu je kita minta, kan? Benda yang sama pun berulang-ulang. Tak apalah, tak ada masalah yang tu. Sebab itulah hajat kita. Hari ni minta, Zuhur kan minta, Asar kan minta, Maghrib, Isyak minta, besok pun minta. Sama je. Kan? Jadi tak ada isu lah. Tak boleh kita ulang-ulang doa sama, nanti Allah penat. Yang penat kita, bukan Allah. Tak, Allah tak penat. Allah ni suka dengar kita minta. Kan? Macam kita sebut dululah. Doa ni, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, jangan doa untuk kita seorang, doa untuk orang lain. Sebut nama orang tu. Sebut nama Ustaz Rahim. Sebut. Sebut, insya-Allah. Kan, guru-guru, satizah kita, kawan-kawan kita, sebutlah. Kan, adik-beradik, mana boleh sebut. Tukar-tukarlah. Maghrib kan nama orang ni, Isyak kan nama orang lain. Macam tu lah. Biar je, doa kita tak ada pun tak apa. Sebab semua doa tu patah ke kita balik kan. Sebab baru ni ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, orang tu buat jahat kat kita, Ustaz. Kita doakan tak elok, macam mana, Ustaz? Kan? Saya kata jangan. Nanti doa tu balik kita. Kan? Kalau dia buat nanya kita, itu biar Tuhan balas. Habis-habis kita geram sangat dekat dia ni, kita doa macam ni. Ya Allah, aku serahkan mamat ni kepada Engkau. Itu saja. Itu saja. Jangan tambah, ya Allah, kau lingkupkan mamat ni, kau bagian. Jangan, nanti takut doa tu. Kan, biar kita umum sudah. Ya Allah, aku serah Engkau, serahkan dia pada Engkau. Ya Allah, pandai Engkau lah nak buat macam ni kan. Macam tu je. Baik, tajuk berikutnya, perintah hadir hati ketika berdoa. Ketahuilah bahawa maksud dari berdoa itu adalah hadirnya hati, sebagaimana diterangkan dalam bab yang terdahulu. Dalilnya banyak, tidak tertanggung. Pada bab ini kami hanya mengenengahkan satu hadis saja, mengambil berkat daripadanya. Baik. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin la'ih. La betul? Lahin. Ha ke tak? Ha kan? Lahin. Baik. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diperkenankan. Dan ketahuilah bahawa Allah tidak akan memperkenankan doa dari hati yang lalai lagi bimbang. Jadi ingat, sebenarnya dalam hadis ni Nabi SAW telah membongkarkan satu rahsia sebenarnya. Bagaimana doa kita nak dimustajabkan oleh Allah. Nabi dah beritahu dah. Nabi kata, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu pada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan dimakbulkan Allah. Itu je syarat dia. Kita doa dan kita yakin, ya Allah, aku dah doa, aku yakin satu hari besok kau bagi doa ni. Itu je. Jangan doa tapi tak yakin, memang tak dapat. Betul saya cakap. Dah Nabi kata begitu kan. Kita doa tapi entahlah Ustaz, tengoklah kalau Allah bagi, kalau tak lantak Ustaz. Memang tak ada jawapan kan. Kena betul-betul yakin. Jangan ada rasa ragu. Jangan macam blok dengan Allah. Jangan. Yakin saja kan. Saya dah doa, ya Allah, satu hari kau bagi kan. Macam saya cerita dululah. Ni peribadi lah sikit kan, tapi kadang saya share juga. Bila saya dapat anak pertama kan, anak kedua saya lambat kan. Lambat dapat, telinga berdesing. Kan? Jadi saya doa, saya kata, ya Allah, aku mohon ada rezeki aku untuk anak kedua,
Dan aku yakin, saya tak boleh lupa doa tu, saya mesti sebut, aku yakin satu hari nanti engkau akan bagi ya Allah, tapi aku tak tahu bila, tapi hati aku rasa kau akan bagi. Dia bagi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Selepas 14 tahun okay, kakak dia dah 22, adik dia 8 tahun, Bambam. Lelaki sepasang. Jadi ya, kan? Jadi itu kita yakin, doa minta kita yakin tak dia bagi, dia akan bagi. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, Nabi dah bagi rahsia dia, tapi kadang-kadang kita tak yakin, kita was-was dengan doa kita sendiri tak yakin, macam mana Allah nak bagi, kan? Minta dengan ikhlas, doa tu mesti terbit daripada hati ni. Dia tak boleh mulut kumat kamit kan, hati tak ke mana-mana pergi kan. Tak boleh. Dia kena betul-betul minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang yakin. Tak boleh lalai, tak boleh bimbang. Bimbang tu makna takut takut doa aku ni Allah ambil ke tidak. Jangan. Yakin saja. Jangan was-was, jangan apa. Kita yakin dengan janji yang Allah tentukan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Pandai sambung. Baik, tajuk berikutnya panjang sikit, banyak dalilnya kat situ. Kita akan sambung awal Julai. Berapa bulan? 1, 2, 3 Julai, hari Senin, minggu yang pertama insya-Allah, selepas raya haji. Rasa masa tu ada daging juga. Sembelih sini hari apa? Sabtu. 25 ekor. Oh, 30. Saya nampak tadi macam 25. 30 Oh, tambah. Alhamdulillah. Baik, jadi itu sahaja yang boleh kita share sedikit untuk pagi ini. Dan terima kasih pada semua ibu-ibu, sahabat-sahabat yang hadir, yang menonton live kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Dan sebelum saya tangguh, ada beberapa perkongsian ringkas seperti biasalah. Yang pertama sekali, saya sambung kutipan tabung kebajikan dan juga tabung pembinaan kompleks tahfiz Al-Fadhil Ustaz Farhan di kampung Sungai Pagi Berang. Itu hari dia kata ada 3 juta lagi. 3 juta lagi balance. Jadi kita carilah sikit-sikit, pelan-pelan, insya-Allah Allah akan tolong. Dan yang kedua, untuk badal haji, ada lagi ruang, tapi itulah harga sebenarnya dah naik pula dah. Daripada 2,500 dia naik 2,900. Masalah currency kita dia merudum teruk. Jadi tanya jemaah haji yang tukar duit baru ni kan, tukar banyak dapat sikit. Jadi kesian juga nak buat macam mana kan. Jadi untuk badal haji masih ada insya-Allah. Dan yang kedua, korban Kemboja juga masih dibuka sehingga 24 Jun. 24 tu sebab 23 orang gaji. So 24 tu last day lah kita ambil. Kalau ada yang nak masuk lagi lah untuk Kemboja. Dan satu lagi yang terakhir, insya-Allah pada awal Oktober saya bawa jemaah untuk umrah 12 hari 10 malam, 8,000 lebih ke 10,000 macam tu lah. Kalau ada tuan-tuan ibu-ibu yang nak join, dipersilakan insya-Allah. Itu sahaja untuk pagi ini. Terima kasih. Kita doakan sama-sama semua jamaah haji kita berada dalam keadaan sihat. Mana yang sakit diberi kesembuhan segera menjelang hari Arafah nanti, dan mereka dapat ibadah dengan tenang di sana, dipermudahkan segala urusan dan balik mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ja'al hajjuhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.